warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dirahmati barisan channel forum kita pada pagi ini dan seterusnya hadirin dan hadirat sidang penonton yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah SWT kerana pagi ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama dalam forum yang bertajuk pengaruh media sosial terhadap perkembangan nilai dan akhlak masyarakat. Sebelum saya meneruskan forum kita pada pagi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ketiga panel yang bersama-sama kita pada pagi ini. Saya mulakan daripada sebelah kanan saya yang berbahagia, Profesor Dr. Azumi bin Abdul Ghani, Pengarah Pusat Perang Saraf Media dan Informasi, Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, UiTM Perlis. Selamat datang dalam Prof. Seterusnya panel yang kedua, kita bawa daripada Putrajaya sana, Pengarah Jabatan Pendidikan Malaysia Datuk Nazri bin Mokhtar. Dan seterusnya, selamat datang Datuk. Dan tak lupa juga seorang tokoh pendidik dari Universiti Perguruan Sultan Idris, iaitu Dr. Ismail bin Yusuf, Fakulti Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Selamat datang kepada semua ahli kita yang sudi melakukan masa untuk sama-sama kita untuk mengupas tajuk forum kita pada pagi ini. Dan untuk itu saya boleh mulakan mukadimah forum kita pada pagi ini. Di mana yang kita sedang maklum, di media massa hari ini semakin kembang maju pesat daripada media massa yang membentuk tradisional TV, radio dan sebagainya. Tapi kini kita telah berorientasi kepada masa dan waktu, baik geografi dan sebagainya telah menghadapi kembangan media massa yang cepat dan padas dengan berbagai bentuk komunikasi yang dapat kita lihat dan kita hadapi sekarang. Untuk itu saya soalan pertama saya kepada Prof yang mempunyai pengalaman luas yang telah mengepalai pusat pengarah perang saraf media ini, untuk mengatakan sedikit apakah maksudnya yang dikatakan media sosial itu untuk katakan umum pada hari ini. Silakan. Terima kasih kepada Pengerusi Majlis. Maksud pengertian definisi media baru itu, media baru merujuk kepada pertumbuhan teknologi komunikasi yang baru dan canggih. Hal ini dilihat daripada perspektif yang berlainan, yang bersetuju bahawa kehadiran teknologi penting dalam media baru. Teknologi komunikasi yang bermutu ini menyebabkan satu perkara lagi sering disebut iaitu globalisasi. Dengan adanya globalisasi, urusan komunikasi tidak terhadap sesuatu urusan negara sahaja. Urusan komunikasi ini berkembang kepada seluruh pelosok dunia. Kita boleh mendapat apa jua maklumat yang kita mahu hanya dengan menekan butang, sehingga pada satu tahap kita boleh katakan segala informasi di hujung jari. Jadi itu yang boleh kita perhatikan sebagai media, pengertian media sosial. Terima kasih. Terima kasih kepada Prof yang telah membuka ruang untuk bicara kita pada pagi ini. Dan saya nak beralih ke panel yang kedua. Dengan melihat perkembangan ini, jadi saya meminta pandangan daripada Datuk Nazri dalam membicarakan tentang media sosial ini. Apakah pandangan Islam dalam melihat perkembangan media sosial yang kita rasakan terlalu mencabar
bagi umat Islam, adakah umat Islam itu perlu ke depan ataupun terus mendiamkan diri ataupun sebaliknya membelakangi apa yang kita lalui sekarang? Silakan. Minum dulu nasihat putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Okey, saudara-saudara lieutenant yang dikasih sekalian. Merujuk kepada soalan yang dikemukakan pada saya tentang pandangan Islam berkaitan tentang media sosial ini. Islam memandang mulia, memandang tinggi tentang peranan sebagai media sosial ini sebagai satu wasilah untuk kita nak menyebarkan segala maklumat kan. Selagi mana media ataupun alat komunikasi yang kita ada sekarang ini, media sosial ni, Facebook, Twitter, Instagram apa semua lah kan, selagi mana kita menggunakan dengan jalan yang baik, maka itu adalah satu tuntutan dalam Islam. Seperti mana yang disabdakan Rasulullah SAW, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kan? Maka berserulah, dakwahlah kan, dengan cara bil hikmah. Maka dengan ini Islam memandang bahawa peranan media sosial ini adalah satu orang kata apa, wasilah yang baiklah, yang satu orang kata alat untuk kita nak mengambil kesempatan untuk nak menyampaikan dakwah kan. Jadi Islam memandang bahawa ini peluang untuk kita orang Islam untuk membuat kebaikan, bagaimana kita menggunakan media ini dengan cara yang baik kan. Yang kedua, Islam membawa satu agama yang rahmat kan? Maka media ini sepatutnya kita sebagai orang Islam mengambil peluang untuk mengambil mengambil peranan untuk menyebarkan kebaikan dengan menggunakan media sosial kan, Facebook apa semua ni, orang kata apa, untuk kita membuat kebaikan, menyebarkan kefahaman Islam kepada masyarakat, dengan amal ma'ruf nahi munkar dengan menggunakan media sosial ini. Jadi saya menimbulkan bahawa Islam memandang bahawa media sosial ini satu wasilah, perantaraan ataupun peluang untuk kita membuat kebaikan. Di situ kita akan membuat pahala sebenarnya kita menggunakan ke arah kebaikan kan. Ulama bersepakat bahawa penggunaan media sosial ini adalah harus, bagaimana kita menggunakan tidak bercanggah dengan adat-adat Islam kan. Kalau kita guna benda ini, walaupun benda ni ada dia tidak nakkan ada yang kata apa, membawa keberkatan, tapi atas niat kita, kalau kita guna benda ni ke arah kebaikan, maka kita akan dapat benda tu akan kebaikan dan akan menjadi satu pahala kan. Jangan kita gunakan media ni untuk kita nak membuat fitnah, membuat tomahan kan, membuat segala penipuan apa semua, itu tidak baik kan. Jadi kata maksudnya media sosial Islam kata apa, memandang satu benda yang baik kan, bagaimana kita menggunakan alat ini ke arah kebaikan. Wallahu a'lam. Terima kasih Tuan Mufti. Terima kasih telah kita mendengar penjelasan dan pandangan secara tentang pandangan Islam dalam menghadapi media sosial ini. Dan saya beralih kepada panel yang ketiga untuk melihat sudut pendidikan setelah kita melihat pandangan agama kita dan juga pendidikan. Jadi mungkin di sebalik media sosial ini boleh dijadikan bahan satu untuk pendidikan, bentuk pendidikan dalam dunia yang mencapai. Silakan Dr. Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Universiti, yang pertama Prof. Azami dan yang kedua Dato' Nazli. Semuanya hebat-hebat lah. Jadi dan semuanya para hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Jadi
soalan yang diajukan kepada saya tadi yang ketiga, peranan media sosial di dalam mendidik masyarakat. Sebenarnya bila sebut mendidik itu sendiri tak boleh dipisahkan dengan kehidupan manusia atau masyarakat umumlah. Tak kira lah melalui media sosial ataupun interaksi sesama manusia dalam semua keadaan. Sebagaimana kita maklum, Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Ilmu itu adalah wajib ke atas setiap muslim, dan talabul ilmu dan mahdi dan lahdi. Menuntut ilmu itu bermula daripada buayan sampai ke liang lahat. Ini proses pendidikannya atau mendidik masyarakat ini berlaku sepanjang masa, cuma secara rasmi ataupun tidak rasmi. Dan kalau kita merujuk pada peranan media sosial ini dalam mendidik masyarakat secara rasmi, mungkin kita boleh nyatakan kaitkan dengan e-learning ataupun kita sebut pendidikan jarak jauh yang tidak memerlukan bersemuka, tetapi tetap dapat membimbing antara satu sama lain dengan kaedah yang berkesan ataupun yang tepat sesuai dengan peredaran zaman dan kehendak generasi lah. Contoh, kita berada di generasi Y. Kalau media sosial, kalau zaman kita dulu mungkin Friendster, ada ke Friendster? Friendster kan? Sekarang ni dah sekarang ni dah wujud dah benda ni. Yang sekarang ni, zaman sebelum ni beralih pada Facebook. Facebook dah agak ketinggalan, dan remaja sekarang lebih kepada IG pula. IG tu apa dia pula? Instagram dan yang lain-lain lah. Jadi dalam konteks pendidikan ni yang secara tak rasmi, golongan kita lah sebagai pendakwah ataupun asatizah dan sebagainya memainkan peranan dalam media sosial untuk mendidik masyarakat secara tak rasmi melalui kaedah-kaedah khusus yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, balighuni walau ayat, sampaikan kepada itu walaupun satu ayat. Dan apa yang dibacakan oleh Datuk tadi pun, firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Al-ayat. Ayat ini serulah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah dan bijaksana pengajaran yang baik. Dan sebagai contoh dari segi pengajaran yang baik, macam mana dalam konteks hari ini, kalau kita buat video contohnya, kalau 1 jam ataupun setengah jam, insyaAllah dia punya view dia tu adalah 10-15 tu. Tapi kalau sekiranya 3 minit ataupun 1 minit setengahnya, mungkin itu dah akan menarik perhatian pengguna remaja hari ini. Sebab panjang-panjang ni faham saja lah. Dan kaedah macam mana, mungkin kita boleh upload poster ataupun kuis yang ringkas dan sebagainya untuk mendidik masyarakat, khususnya kita target remaja lah yang banyak terlibat dengan media sosial. Sangat cukup setakat tu, kembali kepada moderator. Jelasnya kita katakan bahawa media sosial ini boleh menjadikan saluran untuk kita untuk menyampaikan mesej ilmu ataupun dakwah khasnya kepada umat Islam yang hari ini. Dan kita telah selesai pusingan yang pertama, kita bergerak ke pusingan yang kedua, dan saya akan soalan yang seterusnya kepada tema yang pertama. Setelah kita melihat berbagai perbincangan yang telah kita panaskan lagi dengan perbincangan kita pada pagi ini, jadi berdasarkan kepada cabaran-cabaran semasa khasnya umat Islam ini, saya ingin bertanya kepada Prof yang telah lama membuat di pusat pengasaran ini. Mungkin kemunculan media sosial yang begitu banyak sekarang ini, adakah dia boleh dikaitkan ataupun menjadi cabaran kepada umat Islam yang sering dikaitkan dengan tumbuhan, dengan disebabkan dengan Islamofobia itu sendiri yang banyak dibawakan dalam media sosial? Silakan Prof. Terima kasih Prof. Nurtis. Ada 3 cabaran umat Islam terhadap media sosial ini. Itu yang pertama, penyebaran fitnah dan gosip.
kemudahan media alat baru ini sering disalahgunakan untuk kepentingan peribadi. Gejala utama yang selalu dikaitkan dengan teknologi media alat baru ialah penyebaran fitnah dan gosip oleh satu pihak bagi tujuan memburukkan, memalukan atau menjatuhkan pihak lain. Yang kedua, aktiviti perjudian. Pihak berkuasa tempatan, polis dan agensi yang terlibat mendapati berlakunya penyalahgunaan pusat internet sebagai pusat judi. Permainan video yang berorientasikan judi mendapat perhatian di kalangan orang dewasa dan anak-anak remaja. Dan yang ketiga, cabaran yang saya dapat, yang saya cari, iaitu pelayaran web negatif, iaitu minat dan kesukaan melawati laman-laman web yang tidak bermoral dan yang tidak berfaedah, memberi kesan negatif dalam perkembangan minda dan fizikal manusia. Ketagihan terhadap laman web negatif mencetuskan perosakan maruah, nilai, kepribadian, dorongan terhadap jenayah seksualiti, masalah perundangan, perhubungan interpersonal dan pembaziran wang serta merta. Jadi inilah di antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh umat Islam masa ini apabila berhadapan dengan media sosial. Itu saja. Terima kasih, Prof. Ingat kepada pertanyaan kita pada pagi ini. Jadi tak dapat tidak kita tak berhadapan dengan media sosial yang begitu panas sekali. Jadi saya balik pula soalan kepada yang keluarga Datuk yang kita rasakan JAKIM ini mempunyai peranan yang besar dalam sedang memberikan pandangan kepada masyarakat umum Islam. Mungkin ada satu sikap ataupun etika ataupun akhlak yang seharusnya diperhatikan oleh umat Islam dalam hadapan yang sosial ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator tentang soalan yang ditujukan kepada kita tentang adab, etika dan adab lah, adab kita nak menggunakan media sosial ini. Islam memang menetapkan adab dan adab ini memang penting dalam Islam. Bukan saja dalam penggunaan media sosial sekali, media sosial, malah dalam apa jua tindakan kita pun ada garis panduan ataupun ada adab yang ditekankan dalam Islam. Okey, untuk penggunaan media sosial ini pada pandangan saya lah tentang soalan yang diberikan kepada saya tentang adab. Pertama, apa niat kita sebenarnya? Kita kena pasakkan niat yang niat kita yang pertama untuk kita nak menggunakan media sosial. Sebab niat ini dia ada katanya akhlak, sebab daripada niat ini, hati ini dia akan melahirkan tindakan. Dengan media sosial, dengan niat tadi dia akan memberikan kita satu inilah tindakan yang kalau dia buat sesuatu akaun Facebook ke, Instagram ke atau apa-apa saja media sosial dengan niat yang baik, insya-Allah dia akan menggunakan dengan jalan yang baik. Sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya niat tu, sesungguhnya perbuatan tu asalkan dari niat. Dari niat itu dia akan melihatkan perbuatan tindakan. Kalau dia buat tindakan, kalau dia buka akaun Facebook ke, Twitter ke atau apa-apa saja untuk nak jual produk dia. Dia jual produk dia jual apa saja, niat yang bagus sebagai untuk jalan dia untuk nak mencari pendapatan yang bagus. Kalau dia gunakan akaun Facebook dia untuk nak mencerca orang, itu yang dia dapat maksudnya niat dia tu dia buat dengan niat dia untuk nak menggunakan sesuatu untuk nak buat fitnah ke apa maka berlakulah orang kata apa, kesan-kesan yang tidak baik dalam masyarakat apabila berpunca daripada niat itu yang pertama tentang niat lah. Jadi itu adab-adab dalam Islam tentang satu perbuatan tu berasal daripada niat. Rasulullah SAW dia kata al-fitnah tu na'imun, fitnah ni sedang tidur dan Allah melaknat sesiapa yang menggerakkan fitnah itu.
dalam dunia sekarang ni fitnah boleh berlaku dalam media sosial. Satu orang kata apa, media yang cukup pantas lah untuk membuat satu fitnah ni kan. Kita duduk di mana macam boleh buat benda fitnah. Klik saya kan, boleh buat. Mana maksudnya betul. Kalau niat itu yang tidak baik, maka kesannya pada masyarakat dan negara. Itu yang pertama. Maksudnya niat. Yang kedua, akhlak yang kedua, adat yang kedua, tabayun. Maksudnya kita sebagai orang Islam, kita perlu berhati-hati dan menyiasat maklumat-maklumat yang kita terima daripada media sosial ini. Adakah maklumat itu sahih ataupun maklumat yang kita terima itu yang tidak benar? Maka kita kena siasat tabayun. Maksudnya kita meneliti siasat dulu sumber mana, adakah semua itu benar ataupun yang tidak benar. Sebab benda ini akan membawa kepada satu orang kata apa, kesan tidak baik dalam masyarakat. Yang seterusnya, akhlak yang seterusnya, adab-adab dalam kita menggunakan media sosial ini. Yang seterusnya ialah tidak meninggalkan kewajipan utama. Dengan kita tinggalkan kewajipan utama. Satu kajian barat mendedahkan bahawa kebanyakan pekerja membazirkan 38% daripada masa bekerja di laman sosial. Jadi kita banyak buang masa kata apa? Melayari benda-benda ni kan, Facebook ke apa-apa, maksudnya kita mengabaikan kewajipan utama kita kan. Akhirnya produktiviti ataupun apa-apa sajalah, tentu syarikat itu akan merosaklah sebabkan kita lalai dalam melayari media sosial ini. Okey. Yang seterusnya, jadikan media sosial ini sebagai medan dakwah. Itu apa kita? Macam kita buat jadilah sebagai alat untuk kita nak mencapai medan dakwah. Sekarang ni cukup pantas, media sosial ni satu maklumat cukup pantas lah. Semua orang kata apa, ada ni smartphone ni handset ni, maksudnya boleh akses maklumat dengan cepat. Okay. Yang seterusnya, berpada-pada dalam berinteraksi dengan bukan mahram. Ini pun satu juga ni pesan daripada media sosial ni dalam menjaga orang kata apa, chatting dalam media sosial ni kita kena ada apatah lagi kita berinteraksi dengan orang kata apa yang bukan mahram. Kerana media sosial ni tidak menjaga akhlak dalam guna media sosial ni, sebuah orang kata apa, rumah tangga itu boleh diruntuh kan, isteri, suami ke kan, apa-apa yang orang apa berinteraksi dengan media sosial ni sehingga melupakan adab-adab kan, boleh runtuh dalam rumah tangga. Suami mengabaikan tanggungjawab sebagai suami, isteri mengabaikan tanggungjawab sebagai isteri kan, jaga anak-anak, akhirnya duk layan seorang yang bukan daripada ni dia kan, akhirnya timbul orang kata apa, konflik dalam rumah tangga disebabkan tidak menjaga dalam berinteraksi dalam media sosial kan. Dah berlaku dalam masyarakat kita kan, runtuhan rumah tangga akibat daripada penggunaan media sosial yang tidak kawal. Kita kena dilah, kena kawalan. Okey. Saya ingat itu saya ikut tentang adab-adab dalam penggunaan media sosial lah. Dengan kita. Wallahu a'lam. Terima kasih. Saya kembali balik kepada panel yang ketiga. Saya ingin imbas kembali apa yang dikatakan Dr. Kusniam Taman tadi, yang mengatakan media sosial ini boleh dijadikan bahan saluran untuk berdakwah, dan tapi juga dengan Datuk tadi menjelaskan tentang adat-adat yang perlu dihayati oleh umat Islam dalam keterbukaan kita menggunakan media sosial ini. Jadi saya cuba melihat di sudut keburukan itu kalau media sosial ini tidak ditangani dengan cara penggunaannya yang
Sebenarnya sebutkan tadi yang membawa kesan buruk pada penanganan sistem pendidikan di dalam masyarakat negara dan dengan proses. Terima kasih kepada moderator. Ataupun tajuk atau soalan yang kedua diberikan, kesan buruk penyalahgunaan media sosial dalam masyarakat. Mungkin ini agak pelik sikit. Sosial, jangan sama. Tapi kalau kita wakaf potong tu jadi macam bunyi pelik lah. Kalau sosial tu biasa. Tapi sosial ni, bila sosial tu keburukan lah. Tapi bukanlah kita nak sebut merujuk kepada keburukan media sosial lah. Padahalnya sesuatu keburukan ataupun faedah sesuatu perkara itu kita boleh tengok ataupun pandang daripada 3 aspek utama untuk kehidupan manusia ini, iaitu aspek politik, ekonomi dan sosial. Mana kalau kita pecah tu banyaklah kita boleh pecahkan solusi. Cuma mungkin kita tengok secara umum je lah, insyaAllah pada pagi yang berbahagia ni. Cuma saya suka merujuk kepada bahawa sidang hadir kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi sebahagian daripada doa iftitah kita, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, mahyaya, hidupku dan matiku, semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita nak meletakkan sesuatu perkara itu boleh berlaku keburukan ataupun tidak. Sebenarnya prinsip asas dia ikrar kita dalam doa iftitah itu. Kalau sebenarnya kita mematuhi apa yang terkandung dalam ikrar kita dalam doa iftitah, seperti sembahyangku, ibadahku, kalau kita berhenti kat setakat itu saja, insyaAllah di media sosialnya tepuk dada tanya sedera lah yang berlaku. Tetapi sekiranya kita sambung lagi wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku juga kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita berada di mana sahaja semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan kita patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan tegasnya sebagaimana tak lama lagi kita nak puasa dah, tujuan puasa la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mengelakkan daripada berlakunya penyalahgunaan apa sahajalah yang ada di dunia ini, hendaklah kita menjadi seorang yang bertakwa sebagai siapapun kita lah. Sebagai, kalau kita ini sebagai pensyarah, sebagai pelajar, sebagai anak, sebagai bapa, sebagai isteri, sebagai ibu dan sebagainya, sebagai orang yang bertakwa, insyaAllah kita akan tergolong golongan yang disebut inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan kamu adalah yang paling tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali kepada fokus soalan yang diberikan tadi secara umum lah. Maksudnya untuk mengelakkan keburukan perlu ada doa iftitah juga sendiri sebenarnya. Cuma kita nak fokus contoh yang agak dekat ni kita, dari segi sosial, hubungan yang rendah. Contoh katakan macam semalam, ahli panel dikumpulkan dalam 2 meja digabungkan, itu orang dekat. Tapi kalau sekiranya tidak terjaga adab ataupun akhlak bertemu, maka mungkin masing-masing sibuk dengan telefon masing-masing. Mungkin yang jauh boleh dapat maklumat, tapi yang dekat-dekat ni kadang-kadang kecil hati dan sebagainya. Reunian ke pertemuan ke apa-apa ke, kadang-kadang dalam mesyuarat pun sama juga, dan kes pun sama juga. Kalau kita tengok sekejap, dengan banyak fokus kepada media sosial. Walaupun ketika urusan rasmi dan sebagainya, tak heran setengah-setengah jabatan bila nak mesyuarat dia sediakan bakul di depan pintu mesyuarat tu untuk mengelakkan perkara-perkara seumpama ini berlaku lah. Dan mungkin di rumah kita sendiri pun berlaku. Ketika makan tengah hari ke, mak sibuk layan WhatsApp grup ibu-ibunya, bapa dengan golongan
guru bapaknya lah, anak dengan guru bermanja. Jadi kalau perkara ini tak didukung, mungkin hubungan silaturahim itu lama kelamaan akan renggang. Sedangkan Islam menyuruh supaya menjaga hubungan rahim di antara satu sama lain. Khususnya bertemu senyum. Ini banyak senyum seorang-seorang kan. Tapi ada telefon kat tangan okey lah. Tapi senyum kat dia, salah. Telefon kat dia. Okey, yang kedua contoh saya nak sebut dari segi politik lah. Kalau kita rujuk dari sejarah Arab Spring ya. Bagaimana kebangkitan Arab di Mesir khususnya. Kebangkitan masyarakat Mesir dikatakan puncanya adalah daripada media sosial, Facebook. Sebab itulah kadang negara China kata sedap Facebook dia block ni. Yang negara dia kawal setengah-setengah media sosial ni. Negara kita setakat ni alhamdulillah akan datang Allah Akbar. Dari segi ekonomi yang simple ya, saya dan pernah dengar lah katanya satu kedai tu asalnya meriah. Orang mana tiba-tiba ada suatu peristiwa Allah Alam katanya anak kedai tu layan tak baik pada anak yatim macam mana orang bayarkan nyatakan jangan pergi, akhirnya tutup kedai. Dan kalau kita tengok yang terkini negara China lah, virus apa tu? COVID-19. Delta Corona. Ikut apa? Mana kita tersebar dengan cepat. Dan alhamdulillah kata tak ada yang keluar sini kan. Kerana tahu dikatakan asal puncanya binatang liar lah, makanan yang tak tahu lah. Jadi itu dari segi ekonomi, kalau ditengok kesan kepada ekonomi negara China dan secara globalnya adalah sistem penerbangan lah. Dan negara kita saya tak langsung dari segi pelancongan kita batalkan dan tak boleh bawa masuk orang negara kita pun. Jadi saya ringkasnya kesan buruk penyalahgunaan media ini banyaklah. Kalau kita perhalusi termasuk tadi yang paling penting, yang paling dekatnya hubungan lah. Terutama apa yang disebut oleh Datuk Prof ini dari segi hubungan antara remaja dan sebagainya, termasuk anak-anak kita lah. Kadang-kadang kita kata nak bagi handphone ataupun nak libatkan anak kita ketika kita kata 5 ke atas 5 tahun pun habis bateri baru bagi ke mak bapak kan. Telefon tu. Kalau tak percaya, Sabtu Ahad ni hari cuti, telefon kita duduk dengan anak ke dengan rumah dan ayah. Biasa time cuti lah ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dan sekali lagi pihak majlis ucapkan terima kasih kepada semua ahli kita yang sudi meluangkan masa dan untuk berkongsi pandangan dan saranan dalam membicarakan tajuk kita yang berkaitan dengan Indonesia. Mudah-mudahan dengan apa yang telah dibicarakan akan memberikan satu kebaikan dan memberikan pandangan dan menjadikan sikap kita untuk lebih beradab dalam menapani media sosial yang macam hari ini. Dan saya kira setakat ini dulu. Sekianlah dulu saja untuk forum kali ini. Terkasar bahasa tersilap bicara, saya mohon maaf. Saya akhiri di forum ini yang wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.